yang Maha Esa, musnah semua yang diusah, sesat di dunia sementara. Oh, sangat gelisah di hati ini jika tanpa redamu ilahi, jiwa sunyi dan sepi kerana dia pemilik hati. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Keanggunanmu yang dinanti, pengubur jiwa yang telah mati, membasuh nurani hidupku kembali lebih berarti. Benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Tu benar ya Allah, wa nadimna ya Rahman, wa rajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya dimungkin. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعاني. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Wakaf tidak akan mengurangi harta kita. Malah orang yang mewakafkan hartanya akan diganjarkan pahala berkekalan selama mana harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan. Bagi menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, marilah berwakaf kerana manfaat berwakaf bukan sahaja dinikmati di dunia, akan tetapi ia juga dinikmati hingga ke syurga. Jadi anda tunggu apa lagi? Marilah kita berwakaf tunai sekarang dengan Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jom berwakaf sekarang. Layari www.wakafwilayah.org atau hubungi 03 2181 2846. Investing in Doing Good, Tahun Wakaf Wilayah Persekutuan 2022. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492.
Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Infuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih dengar suara Mona dan Syafiq. Itulah Destinasi IKIM. Ya, betul. Boleh terus juga carian kita di media sosial dekat YouTube, dekat TikTok, dekat juga Instagram, Facebook. Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman. InsyaAllah kita berkongsi yang baik-baik di situ lagi. Dan untuk perkongsian seterusnya yang baik-baik juga untuk para pendengar petang ini setiap hari Khamis. InsyaAllah kita akan bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Betul, kita akan hayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan anda boleh tonton juga di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan untuk para pendengar, untuk tajuk petang ini doktor akan membincangkan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Kita akan terus untuk bawakan kitab rujukan kita iaitu Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. InsyaAllah kita akan sama-sama bincangkan nanti, okey? Iya. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar saja lagi. Dalam ridha kita menyambut kehadirannya di hati dengan penuh takwa kepada Ilahi. Bulan penuh kemuliaan memberi erti kesabaran dengan penuh nikmat. Semoga diberkati di dalam rukun Islam ketiga. Kita laksanakan
kepadanya. Ramadan penuh nikmat, ketenangan, keinsafan. Ramadan kemuliaan, rasa syukur kepadanya. Ramadan penuh nikmat, ketenangan, keinsafan di hati. Mencari busana Melayu, tema sedondon satu keluarga, di Butik By Sira je. Semuanya ada di Butik By Sira dengan gaya moden dan terkini mengikut saiz yang sesuai untuk semua peringkat usia. Butik By Sira, butik keluarga busana Melayu melengkapi seisi keluarga. Pelbagai material, saiz dan fashion di bawah satu bumbung. Lawati Aras 2 Malakat Mall Cyberjaya Selangor atau ikuti kami di Facebook, Instagram butik.bysira dan di www.butikbysira.com. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Melaka 89.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah Mona. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan kuliah kita di petang Khamis ini dengan rancangan Imanuna Iman Kami untuk kita juga sama-sama boleh tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom cepat-cepat sekarang boleh komen, like, sharekan lagi perkongsian ini. Ya, betul. Untuk anda boleh like, follow dan share sebanyak-banyaknya di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk soalan pertanyaan kita buka talian konti pada waktu ini 011-2904-004. Betul. Terus saja kita nak bawakan Mona tetamu kita yang pun bersedia di talian ketika ini mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma bil khair? Alhamdulillah bikhair Doktor. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Insyaallah gadan nahnu يعني في الحرية حرية تامة إن شاء الله. إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. في الحرية وأيضا نستقبل رمضان المبارك. رمضان مبارك عليك يا دكتور. إن شاء الله مبارك كريم. إن شاء الله. Baik doktor, terima kasih doktor masih lagi bersama kita di petang ini dan kita nak teruskan lagi doktor untuk pengajian ilmu akidah kita bersama-sama menerusi kitab rujukan kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah yang mana kita akan bincangkan tentang 100 soal jawab asas akidah terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ya, betul itu. Dan untuk petang ini doktor insya-Allah akan bincangkan tentang tajuk petang ini bersama kita ada tajuk sifat harus. Ya, harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mukadimah ini silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Pada yang terhormat Saudara Syafiq, pada Ona, pada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna di petang Khamis pukul 5.15 petang. Yang insyaAllah Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah atau Mutiara Ilmu Akidah, yang mana kita masuk, kalau tak salah ni muka surat 22 kan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sama-sama buka kitab insyaAllah. Bab hari ini adalah sifat harus bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sifat harus bagi Allah. Apakah yang dimaksud dengan harus? Bahasa Arab dia harus ini jawaz. Kalau Allah SWT itu bersifat dengan sifat jaiz, sifat yang jaizah atau jaiz. Maksud jaiz itu adalah harus. Dalam bahasa Melayu dia harus. So jawaz atau jaiz atau bahasa Melayunya harus, maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu adalah sifat yang akal ini boleh terima ia wujud dan boleh terima ia tidak wujud. Bahasa Arabnya adalah ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, iaitu sifat yang sah di akal untuk ia wujud dan sah di akal untuk dia tidak wujud. Dalam erti boleh jadi, boleh tak jadi. Lebih kurang macam itulah kalau kita nak faham secara mudah sifat harus. Kerana apa? Pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dah mendengar panjang. Mendengar panjang dari segi apa? Iaitu sifat wajib. Sifat-sifat yang akal tak boleh terima melainkan Allah SWT mesti bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Lalu lawannya sifat mustahil, di mana sifat akal tak boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Mustahil, impossible Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Maka sekarang kita berbicara tentang sifat harus. Ini adalah sifat yang boleh terjadi, boleh tidak, boleh ada, boleh tidak bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka soalan yang mu'alif atau pengarang kitab ini berikan dan untuk kita cermati bersama hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Soalan yang bermaksud terangkan kepadaku tentang perkara-perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Harus dalam bahasa Melayu maksudnya jawaz tadi. Tapi kalau bahasa Indonesia diterbalik pula. Harus ini makna dia yang bagi bahasa Arab. Atau perkara yang seyogjanya atau sebaiknya, bahkan boleh bermakna wajib. Ini. Jadi jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, hadirin al-hadirat hafizakumullah maupun pendengar-pendengar daripada negara jiran. Maksud harus di sini adalah jawaz. Lalu pertanyaan dia, terangkan kepadaku tentang perkara-perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Menariknya muallif pada kali ini dia menjelaskan dengan penjelasan yang sangat ringkas. Sangat ringkas. Jawapannya, hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha. Mislu an yaj'alal insanu ghaniyatan aw fakiratan sahihan aw saqiman wa ashbah dhalika. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya yaitu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Pertama, kita kena faham apakah itu perkara mungkin. Perkara mungkin ini perkara yang boleh ada, boleh tidak ada. Seperti mencipta alam ini tak wajib bagi Allah. Boleh dia cipta, boleh dia tak cipta. Tapi dia pilih untuk ciptakan. Masya Allah. Begitu juga sifat-sifat yang perkara-perkara yang lain. Perkara yang lain seperti mengutus para nabi. Tak wajib bagi Allah. Memasukkan seseorang hamba dalam syurga atau neraka. Tak wajib bagi Allah. Tapi Allah memasukkan hambanya ke dalam api neraka kerana keadilannya. Memasukkan hambanya ke dalam syurga kerana rahmatnya. Sebab itu ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya, apakah seseorang itu masuk syurga kerana amal dia, kerana dia telah usaha yang hebat dan lain-lain? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Lalu, hatta engkau ya Rasulullah? Baginda SAW juga menjawab, ya hatta aku. Bahkan baginda SAW menegaskan, kalaulah tidak Allah menyelubungiku dengan rahmatnya, nescaya aku tidak akan mendapatkan perkara ini. Ini menunjukkan seseorang itu masuk dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam api neraka kerana keadilannya. Walau bagaimanapun, of course, kita jangan take things for granted. Sebab apa? Kita tak tahu. Tugas kita bukan tugas kita untuk menentukan perkara itu. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita dia punya mercy, dia punya rahmat dia kepada kita semua. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah setelah ini kita teruskan penjelasan tentang sifat harus. Terima kasih. Baik. Okey, kita akan bincangkan lagi dan sekarang ni sebenarnya Mona, kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi di beberapa platform media sosial kita kan, Mona? Ya, betul. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kota Baru 89.8. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islamik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Alhamdulillah kita masih lagi berada di platform media kita di sini, Mona, membawakan pertemuan rancangan ini dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan sekarang juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama sertai kita di situ untuk memeriahkan lagi majlis ilmu kita pada petang ini. Ya, betul. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan kalau boleh sesuai dengan tajuk pada petang ini, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Doktor, kita sambung kembali untuk tajuk ini, Doktor, dengan perkongsian selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat harus baginya adalah fi'lul mumkinati wa tarkuha, melakukan perkara yang mumkinat dan meninggalkannya. Harus untuk meninggalkan perkara yang mumkinat juga. Jadi tidak wajib. Jadi semua perkara yang mumkinat, boleh ada, boleh tak ada. Seperti yang saya sebut itulah, kan? Contoh dia. Lalu diberikan contoh oleh mu'alif, iaitu pengarang kitab ini, iaitu mislu an yaj'alal insana ghaniyatan, iaitu seperti halnya olehnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ghaniyatan, kaya, atau faqiratan, ataupun miskin. Jadi Allah SWT tak wajib bagi dia untuk ciptakan, menjadikan kita ini mesti kaya, kita ini mesti miskin atau lainnya. Tidak. Jadi Allah boleh memilih. Ada orang yang Allah pilih dia jadi kaya raya. Ada juga orang hamba Allah yang dipilih untuk menjadi miskin, diuji dengan kemiskinan. Boleh terjadi, kenapa tidak? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kerana apa? Kerana Allah SWT Maha Kuasa. Dia memilih, dia berkehendaki, dan dia melakukannya. Dia memilih dan dia melakukannya. Yasha' wa yakhtar. Dia berkehendak dan dia pilih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka tidak ada istilah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam yang lurus, yang namanya orang Muslim mesti hidup mewah, kaya raya dan tidak akan mengalami kesusahan. Tidak ada istilah seperti itu. Jadi di kalangan orang Islam, orang beriman, hatta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian. Umat Islam diuji dengan keadaan perang Uhud, kalah dengan orang yang bukan Islam, dengan kafir Quraisy misalnya, atau dengan golongan jahalatul Arab. Begitu juga dalam berbagai kejadian. Dan umat Islam yang memiliki akidah yang kokoh, dia tahu ini adalah harus bagi Allah untuk memberi kemenangan maupun kekalahan di dalam peperangan, maupun perkara-perkara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti adanya di kalangan kita, dahlah bekerja dengan susah payah. Kenapalah Allah tak jadikan kita kaya-kaya? Misalan dia.
Allah SWT tak wajib untuk menjadikan kita kaya. Ada yang dia pilih untuk diuji. Apakah dengan diberi kefakiran, dengan segala usaha yang telah dibuat ini, masih dalam keadaan kefakiran, apakah kita ini bersabar? Atau justru kita mengkufuri Allah SWT? Pilih yang mana? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah SWT menguji hambanya dengan berbagai perkara seperti ini. Seperti halnya ada orang yang bukan Islam misalnya, musuh Islam misalnya, justru mendapat kemenangan, menguasai, seperti halnya apa yang terjadi pada hari ini di Palestina dan lainnya. Menunjukkan mereka bukan berada pada keredaan Allah, justru mereka dalam keadaan menang. Allah menguji mereka dengan kemenangan dan kemegahan yang mereka ada. Apakah mereka tahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka di akhirat kelak? Apakah mereka akan mencari kebenaran, agama yang benar, Al-Quran, kalam Allah yang terbukti benar? Ini diuji. Begitu juga umat Islam. Dalam keadaan seperti ini, apabila kalah dengan musuh Islam sendiri, apakah kita istiqamah, berpegang teguh dengan akidah yang kita pegang, atau justru kita menjadi orang yang paling tadah, memilih untuk meninggalkan akidah ini, memilih untuk murtad, na'udzubillah min zalik? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu umat Islam sejak dahulu, dengan akidah yang kukuh dan perkasa yang kuat ini, kita dapat pegang teguh dalam keadaan apa pun. Kita tahu ini adalah pilihan Allah yang wajib untuk kita redai dan lalui dengan penuh hikmah dan himmah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka umat Islam tidak ada istilah. Contoh dia, kalau kita lihat di beberapa pemikiran atau beberapa falsafah cetek di kalangan orang barat pada hari ini, mereka memberi istilah di kalangan etis, iaitu orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka kata, bagaimana Allah SWT itu boleh wujud, sedangkan umat manusia ni, maksudnya human race ini, masih ada darah yang berlimpahan, kemiskinan, peperangan dan segala kesedihan. Kerana mereka ada memiliki logik yang cetek, merasa bahawa kalau Tuhan wujud, mestilah semuanya aman, damai, nikmat, kerana ini semua adalah makhluk Allah SWT bagi mereka. Tapi kerana adanya peperangan, adanya kemiskinan, adanya kelaparan, mereka memilih untuk mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhal Allah SWT takdirkan semua ini tidak lain tidak bukan adalah suatu bentuk ujian kepada hamba-Nya. Kita bersabar tak? Kita faham tak apa iradah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita faham tak? Ini. Dan kita kena ingat, jangan sekali-kali kita jadi seperti golongan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah menilai Allah wajib bersifat adil dalam erti, kalau kita dah beribadah, wajib bagi Allah SWT memasukkan kita dalam syurga misalnya. Mereka memandang seperti itu. Akhirnya, kufur dan iman juga mereka terpesong. Mereka merasa iman dan kufur ini tidak ditentukan oleh Allah, akan tapi ditentukan oleh hamba sendiri. Walhal, hatta iman dan kufur itu berada pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukannya. Dan kita, reflection bagi kita sebagai hamba-Nya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oh Allah, tunjukkanlah aku jalan kebenaran dan anugerahkan kepadaku agar aku mengikuti jalan kebenaran ini. Oh Allah, tunjukkanlah aku jalan kebatilan dan anugerahkanlah kepadaku, iaitu agar supaya aku menjauhi jalan yang batil ini. Ini kita berharap
kita berada pada jalan yang benar, tuan-tuan dan puan. Jalan hidayah, jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikata mislu ayyaj'alal insana ghaniyatan aw faqiratan. Lalu muallif berkata sahihan aw saqiman, iaitu sihat atau sakit. Allah SWT kalau wajib baginya melakukan apa yang salah, yang baik, wal aslah dan lebih baik, seperti pandangan atau akidah yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah, nescaya tidak adil bagi Allah menjadikan seorang anak kecil itu sakit sebab dia tidak berbuat apa-apa dosa, tapi boleh pula dia sakit. Ini bukan aslah, ini bukan salah. Alaysa kadzalik, tidakkah seperti itu? Ini yang dihujat atau dibawakan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dan juga Al-Imam Dusuki di dalam syarah kepada syarah Ummul Barahin. Imam As-Sanusi menerangkan bagaimana kebatilannya akidah golongan Mu'tazilah yang menyangka bahawa sesungguhnya Allah SWT wajib berlaku salah wal aslah. Maka dia jawab, kalau seperti itu nescaya tidak adalah anak kecil yang sakit. Tapi buktinya kita tahu pada hari ini ada anak kecil yang sehat, ada anak kecil yang sakit. Ini semua adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini redha menerimanya, menjalani hidup ini dengan segala ujian ini dengan istiqamah, tetap berada pada jalan kebenaran. Wa awa ashbah dzalika, dan yang menyamai perkara-perkara tersebut, yang mana contoh-contohnya banyak sekali. InsyaAllah saya serahkan kepada saudara Syafiq dan Nanti Mona. Semoga ilmu yang dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Itu dia, kita perlu faham dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beralih juga kepada soalan-soalan yang kita dah pun mula dapat Muna di talian WhatsApp konti kita 0112900404. Ada sahabat kita juga bertanya, doktor, adakah sifat harus bagi Tuhan sama dengan makhluk? Dan juga boleh doktor berikan contoh-contohnya. Kejap lagi kita akan bawakan perbincangan tentang soalan tersebut. Ya, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Tawau 100.7 FM. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus forensik keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya,
Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, betul Mona. Sekali lagi kita maklumkan kepada sahabat-sahabat pendengar yang bagi anda nak hantarkan soalan dan juga pertanyaan, boleh terus saja ke talian WhatsApp konti kami 01129004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan sekarang Mona, kita nak teruskan dengan soalan kita yang dah pun kita dapat. Ya, betul. Ada soalan, doktor bertanya, apakah adil Allah cipta makhluk dan perbuatannya tapi Allah masukkannya dalam api neraka? Mohon pencerahan daripada doktor, silakan. Silakan doktor. Terima kasih kepada Datin Mona yang juga bertanya, iaitu pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah berkepercayaan bahawa segala sesuatu dan juga perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian semua dan segala perbuatan kalian. Ini. Dan seperti halnya di dalam akidah kita, kita tahu ada rukun iman. Rukun iman ini ada qada dan qadar. Kan? Iaitu beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita percaya bahawa Allah SWT mengetahui dan berkehendak dan menentukan serta menciptakan, menjadikan atau menciptakan manusia dan juga segala perbuatannya. Walau bagaimanapun, datang pula pemikiran yang dipanggil dengan golongan Mu'tazilah yang menolak. Dia kata, takkanlah Allah SWT mencipta manusia, lepas tu Allah SWT mencipta perbuatan manusia. Kalau dia buat dosa, lepas tu Allah pergi lempar dia dalam api neraka. Ini tak adil. Misalnya dia. Maka mereka pun membawa ideologi dipanggil, iaitu as-salah wal aslah, yang telah saya sebutkan tadilah sikit. Iaitu akidah tauhid atau akidah yang bermaksud Allah wajib. Wajib tu, jadi akal kata mesti macam tu. Wajib bagi Allah berbuat baik dan yang lebih baik. Maka dalam hal ini dijawab oleh para ulama. Dijawab oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Reference dia banyak sekali, termasuk syarah atau syuruh Jawharatul Tauhid, kitab-kitab Al-Imam As-Sanusi dalam silsilatul kutub As-Sanusiyah. Boleh rujuk di dalam itu dengan lengkap. Bahawa kita percaya segala baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan makhluk, menciptakan segala perbuatannya. Dan Allah yang menentukan siapa yang beriman, siapa yang kufur.
Apakah adil atau tidak apabila Allah memasukkan mereka ini yang tidak beriman misalnya dan juga yang melakukan dosa ke dalam api neraka? Jawapannya, kenapa tidak adil pula? Gambaran yang selalu diberikan adalah contohnya seorang pelukis. Ini selalu saya bagi contoh. Setiap tahun dah kita bagi contoh. Pelukis melukis. Dia ambil kertas. Dia pun lukis. Dia lukis. Dengan lukisan dia, dia tak puas hati. Dia keronyok-keronyok lukisannya. Dibuangnya dalam tong sampah. Contoh dia. Kita melihat keadaan ini. Apakah tergamak kita nak kata, oh, pelukis tu adalah tidak adil. Dia zalim. Kenapa dia zalim? Sebab dia yang lukis, dia pergi lempar dalam tong sampah. Lukisan dia. Justru orang yang kata pelukis tu zalim ni yang pelik. Biarlah. Itu kertas dia. Dia nak lukis. Dia lukis, dia tak puas hati dengan lukisan dia. Dia buang, biar pin lah kan. Biarlah. Dia nak buang tu, biarlah, tu kerja dia. Kita akan jawab macam tu. Samalah juga. Kita ini makhluk Allah. Allah nak buat apa sahaja dengan makhluknya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Ingat, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya akan apa yang dia perbuat. Mereka yang dipertanyakan. Maksudnya kita yang dipertanyakan apa yang kita buat ni. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak buat kita macam mana, nak jadikan kita macam mana, itu hak dia. Bezanya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu masa depan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah sentiasa berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan, insya-Allah. Serahkan kembali kepada Adik Mona dan saudara Syafiq. Baik, Doktor, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Sebelum berehat, tadi kita ada bacakan soalan ini, bertanya dari sahabat kita di WhatsApp konti 011290040004 yang bertanya di sini, Doktor, adakah sifat harus bagi Tuhan sama dengan makhluk, Doktor? Mungkin boleh berikan contoh yang lebih teliti di situ, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin soalan tu sedikit susah untuk difaham tuan-tuan dan puan-puan anda yang bertanya, iaitu sifat harus bagi Allah ini maksud dia apa? Jadi Allah SWT harus baginya mencipta makhluk, harus baginya mencipta alam, harus baginya menghapuskan alam, kiamat misalnya, harus baginya untuk mengutus para nabi, harus baginya menjadikan manusia dapat melihat Allah di akhirat kelak bagi yang dipilih. Tak wajib, tapi harus. Ini kita panggil harus. Kalau manusia macam mana? Tak ada, ini perbahasannya dah lain. Makhluk pula, kita, segala perbuatan kita berkaitan dengan hukum taklifi, pembebanan hukum. Kalau wajib, kita wajib buat, tak buat berdosa. Kalau haram, kita buat dapat dosa. Kan? Tinggalkan dapat pahala dengan niat. Kalau mubah, buat tak ada apa-apa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggalkan tak dapatlah apa-apa. Makruh, tinggalkan dapat pahala, duk buat tak dapat apa-apalah. Ini perbezaan dia. Jawaz atau harus bagi taklifi adalah mubah tadi. Itu harus. Harus ke untuk saya makan nasi? Harus. Tak wajib? Tak. Boleh tak makan? Boleh. Harus. Ya juzu. Ini contoh dia. Itu perbezaan dia mungkin. Okey, insya-Allah. Baik, itu dia antara soalan-soalan yang kita dapat kan Mona di talian WhatsApp konti dan juga di beberapa platform media kita. Namun masa kita dah hampir-hampir ke penghujung kan Mona? Ya, betul. Dan untuk waktu ini mohon Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datin Mona dan Saudara Syafiq dan segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inti daripada pengajian kita pada petang hari ini adalah untuk menerima, mengetahui bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat harus, iaitu fi'lul mumkinat wa tarkuha, melakukan perkara yang mungkin, boleh wujud boleh tak wujud, wa tarkuha, dan meninggalkannya, maksudnya tidak melakukannya. Ini adalah harus bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi dari pecahan sifat harus ini kita akan tahu bahawa Allah SWT tak wajib untuk masukkan kita dalam syurga ataupun neraka, kerana itu perkara mungkinan. Boleh jadi, boleh tidak. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama, kita wajib beriman dan berharap bahawa semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menganugerahkan. Maksud kita berharap Allah SWT menganugerahkan kita syurganya dan tidak memasukkan kita dalam api nerakanya. Maka wajiblah kita melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dengan harapan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas? Jelas, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk petang ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ramadan Karim Doktor, insya-Allah menyambut Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Sama-sama Ramadan Mubarak kepada semua. Amin. Insya-Allah semoga amal kita tahun ni lebih baik dari yang dulu. Amin. Dan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh makna, insya-Allah. Amin, amin ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Doktor. Perkongsian yang penuh hikmah pada petang ini. Masya Allah. Moga dapat jumpa lagi di pertemuan yang akan datang menerusi rancangan Imanuna di hari dan juga waktu yang sama. Jaga diri baik-baik di sana Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada para pendengar yang terus setia bersama kami di rancangan Imanuna, menghantar soalan, pertanyaan dan sebagainya. Dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. صلوا على
untuk memenuhi keperluan